الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni insya-Allah. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberi afiat dan juga keselamatan kepada kita yang mana sekarang ni diuji dengan bala ataupun wabak penyakit. Dan sebelum pada kita sambung baca kitab Adabul Mufrad malam ni, saya nak sebut beberapa perkara supaya menjadi panduan kepada ahli jemaah sekalian bila mana kita berada dan berhadapan dalam musim wabak yang tular sekarang ni. Sebagai seorang Muslim, Nabi SAW mengajarkan kepada kita ba'du ma'alim, beberapa perkara-perkara yang boleh kita beri perhatian, supaya dia menjadi amalan kita. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama, bila mana berlaku saja wabak, tak kira lah wabak apa pun, sekarang ni coronavirus, kita lihat satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Nabi ni, dia kata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yusbihu wa hina yumsi. Kata Abdullah bin Umar, tidak pernah Rasulullah meninggalkan doa ni waktu pagi dan petang. Hadis ni sebut lam yakun. Lam yakun ni maksudnya tidak pernah sekali, maknanya jarang Nabi tinggal. Jarang Nabi tinggal. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW ajarkan kepada kita beberapa kalimat bacaan. Dan bacaan tu sangat baik dan sangat elok bila mana kita berada dalam keadaan seperti ini. Bacaan tu berbunyi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Bacaan ni ataupun doa ni kita boleh rujuk dalam Risalah Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim, terjemahan dia. Kita tengok sikit terjemahan doa ni. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka al-afiyata
Ya Allah, aku bermohon kepadamu afiat. Afiat ni maksudnya keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku bermohon kepadamu afwa, keampunan, kemaafan, wal-'afiyah, dan keselamatan, fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan juga dalam duniaku, urusan duniaku, wa ahli, dan juga ahli keluargaku, wa mali, dan juga harta bendaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, engkau tutuplah aibku, wa amir rawati, dan engkau bendung kami daripada perasaan takut. Amankan kami daripada perasaan takut, perasaan rasa tak selesa. Macam kita sekarang ni, ada sebahagian orang rasa tak selesa, terutama orang yang lemah, dia punya sistem perlindungan tubuh badan dia. Jadi ini doa, selain daripada kita pergi cek di hospital tu, cek lah. Tapi dalam masa yang sama kita juga berdoa, Allahumma hfazni min baini yaday. Ya Allah, engkau jagalah kami di bahagian depan, wa min khalfi, dan juga belakang, wa an yamini, daripada belah kanan, wa an shimali, dan juga belah kiri, wa min fawqi, dan juga pada bahagian atas, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada diganggu gugat daripada bahagian bawah. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada waktu pagi dan juga waktu petang. Dan doa ni ialah doa yang sangat-sangat mustahak untuk kita amalkan. Itu salah satu. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi bila mana berkait dengan wabak ni, dia ada satu hadis daripada Jabir bin Abdullah. Jabir kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ghattul ina, tutuplah bekas-bekas makan, wa auqus siqa, dan ikatlah bekas-bekas minum. Sebab apa sebut ikat? Sebab zaman dulu orang simpan air dalam bekas kulit, jadi dia ikat. Dia bukan macam bekas gelas ataupun jug dalam rumah kita sekarang ni. Fa inna fis sanah, kata Nabi, sesungguhnya dalam setahun itu, lailah, ada satu malam, yanzilu fiha wabak, satu malam yang akan turun pada malam tu wabak penyakit. Nabi sebut dalam hadis, la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita, wabak tu tak akan masuk dalam bekas ataupun tadahan yang ditutup, au siqa'in laysa alaihi wika, ataupun bekas minum yang telah diikat, illa nazala fihi min zalikal wabak. Maknanya kalau tidak ditutup maka wabak tu akan turun. Dan hadis tu hadis riwayat Imam Muslim. Wabak apa Nabi tak sebut, cuma wabak ni dalam bahasa Arab maksudnya ialah penyakit yang berjangkit. Zaman Nabi bila sebut wabak, ta'un yang berlaku. Zaman sahabat bila sebut wabak, ta'un. Kalau kita tengok wabak ta'un ni telah meragut nyawa sahabat yang besar, namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi dalam isu ni kita kena ada langkah penjagaan. Selain daripada langkah penjagaan yang disebut oleh Kementerian Kesihatan, kita sebagai orang Islam, kita ada benda ni Nabi sebut, langkah penjagaan ni pun Nabi sebut. Dan ini ala sabilil ikhtiar, kita buat ni ikhtiar untuk jaga nyawa kita. Bila cakap bab jaga nyawa ni, dia sebut ataupun diletakkan dalam bab menjaga maslahah. Maslahah ni ialah benda-benda yang baik bagi diri manusia. Antara salah satu maslahah yang perlu dijaga ialah nyawa. Nyawa kita kena jaga. Sebab tu 2-3 hari ni orang duk cakap ataupun orang duk bising, nak takut apa pada virus. Virus tu pun datang pada Allah Ta'ala. Kata-kata ni taklah kata salah 100%, dan tak boleh kata tepat 100%. Cuma kalau kita tengok, Allah Ta'ala memang dia tu ada nama dia Ad-Dar, iaitu dia boleh beri mudarat. Itu memang ada dalam nama-nama dan sifat Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, perbuatan Nabi dan orang-orang saleh dan cerita dalam Quran pun menunjukkan bila mana berlaku mudarat, mereka menyelamatkan diri.
Contoh kita baca surah Kahfi. Surah Kahfi cerita 7 orang pemuda melarikan diri ke gua. Dia orang lari. Dia orang tu duk ada tauhid dah tapi lari juga. Lari sebab nak jaga diri. Dia orang tak keluarkan kenyataan. Jangan lari. Daqyanus tu pun makhluk Tuhan. Takut apa? Hadap dia. Dia tak sebut macam tu. Bahkan dia orang lari sebab dia orang akhidun bil asbab. Dia orang mengambil sebab-sebab yang boleh mendapat perlindungan Tuhan, yang boleh mendapat ataupun mendatangkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana pemerintah ataupun badan berautoriti dia keluarkan kenyataan supaya jangan buat sekian-sekian, maka kita patuh sebab benda tu termasuk daripada maslahah. Benda tu termasuk daripada maslahah. Dan kita tengok sebahagian, kalau kita baca perkembangan hari ini, ada sebahagian masjid di pantai barat yang sudah ditutup. Cuma kita di Perlis ni yang mengejutkan sikit baru ni ialah salat Jumaat tiada. Sebenarnya dia punya fatwa tu bukan di sini saja yang buat. Fatwa tu hampir seluruh negara orang Islam buat. Kalau Kuwait dia orang dah buat awal lagi pada Perlis. Dia orang dah keluar kenyataan. Dan hari ni pun ramai badan-badan macam Ittihad Ulama Al-Muslimin pun keluar kenyataan. Dr. Yusuf Qardawi pun keluar kenyataan. Cuma tempat kita ni dia tak arahkan lagi jabatan agama ataupun jabatan-jabatan yang jaga agama ni, dia tak arahkan lagi azan sebut sallu fi rihalikum. Tu pun satu masalah kot. Orang duk viral video tu sebab orang tak biasa dengar, orang rasa macam pelik padahal benda tu pernah berlaku dan hadis tu hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud dengan lafaz yang berbeza. Ada keadaan kita baca hadis dia akan sebut sallu fi rihalikum. Ada keadaan kita baca hadis dia sebut sallu fi buyutikum, tapi samalah. Poin dia sama. Bila mana berlaku satu keadaan yang menyusahkan orang. Kalau kita baca hadis riwayat Ibnu Abbas, pernah berlaku zaman Ibnu Abbas ni dia suruh muazzin sebut macam tu. Lalu orang mari tanya ataupun orang pelik. Lalu Abdullah bin Abbas pun kata, "Ata'jabuna min hadha?" Kamu rasa pelik ke dengan benda ni? Qad fa'alaha khairum minni. Perkara ni telah dilakukan orang yang lebih baik daripada aku. Siapa? Nabi. Nabi pernah buat. Maksudnya pernah berlaku keadaan kurang aman. Kurang aman dengan sebab situasi perang. Kalau situasi wabak penyakit ni berlaku zaman sahabat. Cuma kita menunggu arahan daripada badan-badan tertentu. Cuma yang saya sendiri dapat maklumat, sebarang perkumpulan yang melebihi 50 orang tak boleh. Maknanya elakkan untuk buat perkumpulan tu. Masjid tak sampai 50 orang. Maknanya benda tu masih lagi dalam boleh dikawal lah. Solat Jumaat boleh sampai 50 orang sebab kita pegang pendapat solat Jumaat 40 orang. Jadi memang boleh sampai. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, itu ialah penerangan daripada orang yang mengkaji bab ni. Orang yang mengkaji bab ni. Cuma nak beritahu pada kita, benda tu tiada benda yang kita nak perlu pelik lah. Okay. Jadi kita masuk dan kita sambung bab kita Adabul Mufrad pada malam ni. Okay. Bab kita seterusnya ialah as-sabru 'alal adha. Bersabar di atas gangguan orang. Okay. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Adam mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengkhabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Yahya, dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wala yasbiru ala adhahum. Hadis ni kalau kita tengok maksud dia, kata Ibnu Umar kata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata al-mu'minu alladhi yukhalitun nas, orang beriman yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adhahum, dan dia bersabar di atas perangai tabiat yang kurang baik daripada manusia tu. Orang beriman
Dia duduk dalam kalangan masyarakat, dia sabar terhadap tingkah laku perangai masyarakat yang kurang baik. Nabi kata khairun minal ladzi la yukhalitun nas. Lebih baik berbanding orang yang tak bercampur dengan orang. Berbanding orang beriman yang tak bercampur dengan orang. Wala yasbiru ala adahum, dan tidak dapat sabar dengan gangguan-gangguan daripada masyarakat. Okay. Hadis ni Nabi sebut pada kita kelebihan ataupun fadilat, keadaan, darjat, martabat bagi orang yang beriman. Dia duduk dalam masyarakat, dia bergaul dan dia sabar. Dia bukan buat kecoh dalam masyarakat, cuma masyarakat tu ada sikap kurang baik dan dia sabar atas sikap kurang baik masyarakat tu. Dalam masa yang sama, dia juga cuba nak islah masyarakat tu. Dalam hadis ni, kata yang mensyarahkan hadis ni, dia sebut hadis ini menerangkan keutamaan bergaul dengan masyarakat. Hadis ni dia sebut pada kita perlu bergaul dengan masyarakat. Bila sebut masyarakat ni umum, tak kira orang tua, orang muda, orang sama agama dengan kita ataupun bukan sama agama dengan kita, bangsa apa sekalipun, poin dia seorang beriman, dia kena duduk dalam masyarakat dan dia bergaul. Tidak menyepi dan mengasingkan diri dari mereka. Orang beriman itu bukan sikapnya duduk diam seorang-seorang, tak bercampur dengan orang. Itu bukan sifat orang beriman. Bahkan orang beriman ni dia kena duduk bermasyarakat macam Nabi. Nabi duduk dan bermasyarakat. Nabi bermasyarakat dengan musyrikin, penyembah berhala. Nabi bermasyarakat dengan orang Yahudi dan Kristian. Nabi duduk dalam masyarakat tu. Hal ini dikarenakan orang yang bergaul dengan masyarakat boleh beramar ma'ruf dan nahi mungkar, serta boleh mengarahkan mereka dengan nasihat-nasihat yang berharga. Hadis Nabi sebut pada kita, kalau orang tu dia bergaul dengan orang, maka akan berlakulah kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia tak bergaul dengan orang, dia duduk seorang-seorang dia, maka kerja amal ma'ruf nahi mungkar tak akan berjalan dan tak akan bergerak, sebab dia tak bercampur dengan orang. Dan kerja amal ma'ruf nahi mungkar ni berat, sangat berat. Sebab tu kalau kita baca surah Luqman, antara pesanan Luqman kepada anaknya, kita baca surah Luqman, pesanan Luqman pada anaknya, yang pertama kali kita baca Quran, kita baca surah tu, dia akan sebut la tusyrik billah, jangan kamu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Antara pesanan Luqman pada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan atas muka bumi dalam keadaan sombong. Itu yang disebut. Dan antara pesanan Luqman al-Hakim, wa ya'muru bil ma'ruf wanha 'anil munkar, suruh orang buat ma'ruf dan larang orang daripada buat mungkar, wa yasbir, dan sabar. Sama je, lebih kurang dengan apa yang Nabi sebut. Sebab apa kena sabar? Sebab memang kerja amal ma'ruf nahi mungkar ni orang tak suka. Amal ma'ruf mungkin okey lagi, nahyul munkar lagi berat. Suruh orang buat baik, kempen orang buat baik mudah, tapi nak pergi tegur orang buat mungkar payah. Kadang-kadang orang yang ada ilmu pun nak buat benda tu payah. Dia tahu benda tu mungkar, tapi satu macam lah kepala dia nak tegur orang tu. Mungkin orang tu lebih kuat pada dia, mungkin orang tu punya jawatan lebih tinggi pada dia, mungkin dia takut dia disakiti dengan sebab dia tegur orang tu. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi sebut khairun, orang macam ni sangat-sangat baik, sangat-sangat tinggi darjat. Sangat baik dan sangat tinggi darjat. Nabi guna perkataan khairun ala sabilil umum. Perkataan khairun tu datang dalam bentuk umum. Umum tu maksudnya tidak ada kata nama ataupun petanda perkataan tu khusus, alif lam ke tak ada. Maknanya nak beritahu bahawa sangat banyak kebaikan bagi orang yang duduk dalam masyarakat dan dia bersabar dengan keburukan perangai masyarakat. Tapi bukan dia bersabar dengan buruk dan dia duduk diam. Dia bersabar dan dia cuba usaha. Dan kadang-kadang dia berusaha nak baiki masyarakat tu, ambil masa, bukan mudah. Seterusnya, sambungan hadis yang kedua dalam bab ni, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adha
yasma'uhu minallahi azza wa jalla wa innahum la yadda'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, tidak ada satu orang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengar daripada Allah azza wa jalla. Mereka menganggap bahawa Allah memiliki anak, padahal Dia yang memberikan mereka afiat dan memberi mereka rezeki. Dalam hadis ni, Nabi nak sebut pada kita, pertama, kelebihan sabar terhadap perangai orang yang bukan-bukan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adha yasma'uhu minallahi azza wa jal. Tidak ada satu pun ataupun tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar bila mana menerima gangguan yang didengari daripada Allah. Boleh faham hadis ni? Dia sebut apa? Yang paling sabar tengok perangai pelik manusia ni siapa? Tuhan, Allah Ta'ala paling sabar. Bukan Nabi kata dia paling sabar, Tuhan paling sabar. Kita tengok akhir zaman ni, ada orang lawan Tuhan dan caci Tuhan. Lepas tu caci pula pesuruh Tuhan. Lepas tu caci pula orang-orang saleh yang Tuhan sayang. Apa Tuhan buat pada dia? Tuhan tak buat apa-apa. Tuhan tak turun bala. Bahkan lebih, orang kata apa, mengejutkan lagi, kita tengok Tuhan duk beri dia rezeki macam biasa. Sebab dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Allah Ta'ala beri mereka afiat, Allah Ta'ala beri mereka rezeki. Orang yang buat pasal tu, orang yang perangai pelik, orang yang perangai macam-macam tu. Okay. Jadi dalam kandungan hadis ni, kata pensyarah kitab kita ataupun pensyarah hadis ni, hakikat sabar adalah menahan diri dari membalas dendam dan sejenisnya. As-sabur, salah satu pada nama Tuhan ni ialah As-sabur, yang sangat-sangat sabar. As-sabur ni, huruf sad tu pun ada sabdu atas. Perkataan bahasa Arab ni kalau ada sabdu, dia menunjukkan kepada kita fi'lun marratan ba'da marrah, perbuatan seterusnya dan seterusnya. Jadi nak beritahu kepada kita, perkataan as-sabur ni, Allah Ta'ala sabar banyak kali terhadap hamba-hamba dia. Macam manusia, macam kita ni, kita boleh sabar dengan perangai orang kadang-kadang sekali ataupun 2 kali, paling tinggi 3 kali. Masuk kali keempat kita tak tahan sabar, kita marah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berapa puluh kali, berapa ratus kali dan berapa generasi manusia yang bersikap kurang ajar dengan Tuhan. Kita boleh bayang, manusia lawan Tuhan ni, cerita orang lawan Tuhan ni mula zaman bila? Mula zaman Nabi Nuh lagi cerita orang lawan Tuhan, cerita orang syirik Tuhan. Sampai bila? Sampai sekarang ni duk ada orang lawan Tuhan, duk ada orang pelekeh Tuhan, duk ada orang rendahkan Tuhan, tapi Allah Ta'ala masih bersabar. Allah Ta'ala bersabar di atas perangai-perangai mereka, dan ada sebahagiannya Allah Ta'ala beri pengajaran. Cuma nak beritahu pada kita, ini satu benda lumrah bila mana kita hidup atas dunia, kita akan melihat dan kita akan berada dalam situasi ini. Sebab apa jadi macam tu? Sebab apa kita terpaksa menghadapi benda yang berat? Bila mana sebut sabar, sabar ni benda berat. Okay. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi larang pada kita minta sabar. Larang. Ada hadis Nabi larang minta sabar. Sebab apa larang minta sabar? Sebab kalau kita minta sabar pada Tuhan, dalam erti kata lain, kita minta Tuhan uji kita. Sebab tu Nabi suruh kita minta afiat, keselamatan. Nabi larang. Bahkan sebab apa Nabi larang tu? Sebab ada sahabat Nabi duk lalu, dia berdoa, Allahumma afrigh alayya sabra. Dia sebut, ya Allah, penuhkan dalam jiwa aku ni sabar. Nabi tegur dia tengah berdoa. Nabi kata jangan minta sabar, tapi minta afiat. Sebab sabar ni, macam mana nak tahu orang tu sabar? Kena test baru tahu sabar ke tak. Kalau dia duduk saja-saja tak kena apa, kita tak boleh kata dia sabar. Okay.
Maknanya dia tak kena apa-apa, kita pun kata sabar sungguh dia. Tak boleh kata. Dia kena hentam sesuatu baru kita tengok dia tu sabar ke tak. Sebab tu Nabi larang kita minta sabar, sebab kadang-kadang kita tak mampu atas musibah tu. Tak mampu. Sabar ni kita boleh minta bila? Ketika mana perang hadapi musuh. Sebab ada ayat tu dalam Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa Nabi dan juga para sahabat bila mana berada dalam perang. Kalau saya tak silap ini perang Badar. Nabi berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah jadikanlah kami sabar, wa thabbit aqdamana, dan teguh tetapkan kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bagi kami menang bila mana kami menentang orang kafir. Maknanya sabar ni kita boleh minta bila mana kita berada di medan perang. Tapi kehidupan harian kita minta pada Allah Ta'ala beri afiat. Kalau kita diuji oleh orang-orang yang tak dengar kata, diuji oleh orang-orang yang perangai pelik-pelik, bahkan mungkin orang-orang tu dalam rumah kita sendiri, apa option yang kita ada? Option yang kita ada, kita minta Allah Ta'ala beri afiat. Beri afiat. Beri afiat. Sebab apa Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan kita ni lalu benda-benda macam ni duduk lalu? Benda-benda yang menyebabkan kita kena sabar. Sebab syurga ni antara makam ataupun antara sebab yang besar seseorang tu boleh masuk syurga ialah dengan adanya sabar. Dengan adanya sabar. Makam sabar ni ialah makam yang tinggi. Quran sebut am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu kira kamu akan dapat masuk syurga sebelum kamu melalui siri-siri susah macam orang dulu? Quran sebut orang dulu massathumul ba'sa, mereka ni kena kesusahan, wad-dharra, dan mudarat-mudarat, wa zulzilu, bahkan mereka digoncang keimanan, hatta yaqula ar-rasul, sehingga ada di antara pesuruh-pesuruh Tuhan, pesuruh sendiri, maknanya Nabi dan Rasul sendiri, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul, mata nasrullah, dia orang duk sebut, dia orang duk tanya Tuhan, bila Tuhan nak tolong kami ni, bila? Nak beritahu pada kita antara syarat besar ataupun antara benda yang boleh sebab kita masuk syurga ialah sabar. Sebab tu bila mana kita diuji dengan sabar, Allah Ta'ala nak bagi kita peluang masuk syurga sebenarnya. Peluang masuk syurga. Sebab tu kata Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, di akhir kitab, nak habis kitab lah, dia buat macam khulasah, kesimpulan. Kitab Zadul Ma'ad ni kitab cerita tentang sirah Nabi. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, bekalan untuk balik yang terdapat pada diri sebaik-baik makhluk. Tu nama kitab dia. Dalam tu dia bawakan riwayat-riwayat sirah Nabi yang paling sahih mengikut kajian dia. Sebab kitab tu dia tulis pun di akhir hayat dia. Kitab tu pula dia tulis dalam perjalanan balik, perjalanan pergi daripada Syam nak pergi buat haji. Jadi dia punya rujukan kitab tak banyak, dia tulis dalam perjalanan. Kitab tu siap dalam perjalanan. Tapi kalau kita baca Zadul Ma'ad, walaupun tulis, istilah kita tulis atas kereta lah, okay, walaupun tulis atas kereta, dia ada hadis-hadis yang sanad panjang. Maknanya Imam Ibnul Qayyim ingat sanad tu sampai nak dekat dengan 30 orang dalam satu sanad tu. Ingat. Maknanya ilmu dia pada waktu tu ilmu yang sudah masak, ilmu dia kemah waktu tu. Dia bawa riwayat-riwayat yang dia rasa penting untuk dia tulis buku tu. Penting untuk dia tulis buku. Sebab apa? Sebab dia nak tunjukkan pada orang yang baca buku tu, Nabi kalau dia berhadapan dengan sesuatu situasi, apa yang Nabi akan pilih untuk menghadapi situasi itu. Dia tulis buku tu. Sangat bagus kalau kita nak beli baca, dah ada terjemahan pun. Okay. Kata Ibnul Qayyim, dia kata di akhir kesimpulan, dia tulis sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, dia kata innallaha qad jama'a, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghimpunkan ala nafsi, di atas diri Rasulullah, ajru kulli sabrin, pahala setiap kesabaran. Nabi ni paling besar pahala sabar berbanding semua orang atas dunia.
Orang tanya pada kita, siapa yang pernah kena sekat nak cakap orang larang? Siapa yang paling teruk kena? Nabi. Nabi paling teruk kena. Siapa yang bila mana dia nak cakap, dia nak bertindak, orang dah lawan dia? Nabi juga. Siapa yang ahli keluarga dia tak support dia bila mana dia nak berdakwah? Nabi juga. Sebab Nabi ada cerita pak saudara dia lawan dia. Siapa yang diuji dengan kehilangan zuriat? Nabi juga. Kan kalau kita baca sirah, Nabi ada 7 orang anak, 6 mati sama dia hidup. Ada yang mati usia tua, ada yang mati usia tengah sedap mata memandang, macam Ibrahim umur 2 tahun 3 tahun baru duk galik, duk main, tiba-tiba meninggal. Nak beritahu pada kita, Nabi orang yang pernah rasa. Siapa yang teruk kena uji kematian orang tersayang? Nabi juga. Mak mati, ayah pun dah meninggal masa dia lahir, pak saudara pula meninggal, datuk pula meninggal, isteri yang dia sayang pula meninggal. Paling besar pahala yang Nabi dapat, pahala sabar. Sebab tu sabar ni dia bukan makam yang mudah. Tak semua orang dapat sabar. Tak semua orang dapat sabar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu ialah pada hentaman kali pertama. Kita kena uji tu, yang mula-mula sekali tu mulut kita terkeluar tak kata-kata macam tak reda, tak suka ujian tu. Kalau kita boleh jaga tak terkeluar apa pun, kita dapat pahala besar. Tapi kalau kita kena uji sekali, kita terkeluar kata-kata ni silap orang ni, ataupun ambil contoh mudah, bawa kereta, orang langgar bonet kita, orang rempuh bonet kita. Apa first kena tu? First kena kita sebut apa? Tu tuan-tuan jujur sendirilah jawab. Okay. Sebahagian besar jawab, siapa pula tak reti bawa kereta? Waktu yang mula-mula keluar. Okay. Payah nak keluar innalillah ni. Orang betul-betul kuat iman boleh keluar innalillah. Kena mula-mula tu bukan kata kena langgar bonet. Kita punya side mirror, motor langgar tepi sikit je, kita kata apa benda buat motor tak reti. Itu pun masuk daripada ujian. Termasuk daripada ujian. Ujian Tuhan nak tengok kita sabar tak sabar. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang sekarang ni, orang tak boleh pergi buat umrah dah. Okay. Tapi bila mana zaman-zaman mudah buat umrah dulu, kan, saya ada pengalaman bawa jemaah. Okay. Bila mana nak masuk ataupun nak sampai, kita selalu pesan lah. Saya selalu pesan kepada jemaah yang saya bawa, kalau sampai airport Jeddah nak lepas immigration tu payah, tolong sabar. Biasanya banyak problem lah situ. Okay. Saya tak pernah bawa jemaah haji, cuma orang duk cerita kalau haji dia lagi lama duduk situ. Okay. Kita boleh bayang duk pakai kain ihram, mulut tu tak puas hati dengan arak tu sebab lambat buat kerja, tak sempat tawaf lagi tu, tak sempat tawaf lagi. Itu ujian. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, wallahu alam, saya pun tak tahu macam mana benda tu jadi. Tapi daripada dulu duk bawa orang, memang dia tak pernah baiki perkhidmatan dia tu bagi baik sikit. Memang dia saja nak suruh kita sakit hati ke, wallahu alam. Mungkin dia nak uji kot hadis tu, dia beramal dengan hadis tu saja dia buat lambat. Okay. Wallahu alam. Tapi itu juga antara bab-bab kita sebut sebagai kesabaran yang kita kena hadapi. Kita baca satu lagi hadis. Hadis ni agak panjang sikit. Okay. Qala Abdullah, qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qismatan ka ba'd ma kana yaqsimu, faqala rajulun min al-ansar, wallahi innaha laqismatun ma uridu biha wajha Allah azza wa jal. Qultu ana la aqulanna lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi bahagian seperti bahagian yang biasanya beliau bahagikan.
Lalu seorang daripada kalangan Ansar berkata, demi Allah, itu adalah pembahagian yang dilakukan untuk tidak berharap ataupun melihat wajah Allah. Lalu ku katakan, akan ku khabarkan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu aku menemui beliau di mana beliau saat itu tengah bersama dengan para sahabatnya. Lalu ku bisiki beliau. Beliau merasa tidak nyaman kerananya dan berubahlah wajahnya. Beliau marah-marah sampai aku menyesal. Sekiranya hal itu tak aku sampaikan. Beliau lalu bersabda, Musa telah disakiti dengan gangguan yang lebih banyak dari itu, namun ia bersabar. Hadis ni cerita apa? Cerita Nabi pernah bagi harta. Nabi dapat harta, Nabi bagi harta. Bila mana Nabi bagi harta ni, Nabi ni dia bagi harta, ada setengah orang Nabi lebihkan portion harta tu, bahagian harta tu. Ada yang ni sikit, ada yang ni banyak. Jadi perbuatan Nabi tu, bila mana sahabat tengok depan Nabi, dia orang tak kata. Nabi selesai bagi, orang pun dah ambil bahagian dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, tak beritahu nama siapa. Dia kata dalam hadis tu, innaha laqismatun ma uridu biha wajh Allah azza wa jalla. Orang yang bagi harta macam ni orang yang tak mahu cari redha Tuhan. Dia kata ke Nabi. Dahsyat dia kata ke Nabi. Dia kata orang yang bagi harta macam ni macam Nabi duk bagi tadi ni, ialah orang yang tak mahu redha Tuhan. Orang teruk yang bagi macam ni. Jadi sahabat ni dia rasa tak sedap sebab yang bagi tu Nabi. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni, dia pun pergi cari Nabi, cepat-cepat dia pergi cari Nabi. Dan dia kata pada lelaki Ansar tadi, apa yang kamu sebut aku akan sampai kepada Nabi. Dia pergi dekat Nabi. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat pada waktu tu. Maka Nabi SAW pun didekati oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun pergi dekat, dia bisik kat Nabi. Dia cerita, ada seorang lelaki Ansar lepas pada bagi harta tadi, dia tak puas hati, dia sebut perkataan, laqismatun, ini adalah pembahagian ma uridu biha wajh Allah, orang yang tak mahu redha Tuhan. Dalam hadis tu kata, fashaqqa dhalika alaihi wa taghayyara wajhuhu wa ghadiba. Nabi SAW pada waktu tu berubah wajahnya, lalu beliau pun marah-marah kepada aku. Hatta wuditu anni lam akun akhbartuhu, sehingga aku menyesal dan aku duk rasa alangkah baiknya kalau aku tak beritahu. Nabi marah, bukan Nabi marah lelaki Ansar tu. Nabi marah sebab Abdullah bin Mas'ud pergi cerita benda tu. Nabi pun kata dalam hadis tu, Nabi kata, qad udhiya Musa bi akthar min dhalika fasabara. Nabi Musa kena teruk lagi pada aku dan dia sabar. Marah orang yang bawa cerita, orang yang tak suka dengan perbuatan kita, kita bawa cerita ke dia. Kita nak beritahu ada orang kata ke kawan kita, kawan kita rapat. Tapi perbuatan tu perbuatan yang tak elok. Kalau macam kita suka orang beritahu tu. Kita mungkin pegang jawatan tinggi ke, kadang-kadang arahan yang kita keluarkan orang tak suka. Jadi adalah orang-orang bawah ni ataupun orang-orang yang menyebelahi kita, dia akan beritahu. Staff kita yang baik, kita bos dalam grup WhatsApp tadi, ada seorang staff ni dia kata, apalah bos bekerja macam ni. Dan benda tu memang mungkin berlaku pun. Kan orang-orang yang kerja dia tahu lah. Sekarang ni kan zaman orang nak keluarkan arahan, orang arah ikut WhatsApp. Ada grup WhatsApp ke WhatsApp gitulah. Dalam grup tu bos akan jadi admin dan staff-staff dia pun tu adalah tu. Tapi bila mana bos tu kadang-kadang dia ada sifat veto sikit. Jadi adalah seorang staff yang bagus sikit, dia buat grup lain. Semua ahli dalam grup tadi ada kecuali bos sahaja dalam grup tu. Grup kedua ni ialah grup untuk lepaskan tak puas hati arahan bos. Jadi adalah orang-orang yang masuk grup tu, dia nak beritahu balik ke bos. Ni ada seorang staff kita ni, dia kutuk bos cukup kau dalam grup tu. Jadi Nabi ni macam tu lah keadaan dia. Nabi macam tu. Kalau kita kata kita hari ni kena macam tu, kita marah pada orang yang kata tu.
Tapi Nabi tak, Nabi kata jangan sampaikan benda tu pada aku. Okey. Kita beri lalu azan dulu. Kita sambung sikit lagi beberapa poin penting dalam hadis ni. Bila mana Nabi diberitahu oleh Abdullah bin Mas'ud tentang kata-kata seorang lelaki Ansar tu, dia kata pada Nabi dia tak puas hati dengan pembahagian harta yang Nabi buat. Maka Nabi marah perbuatan Abdullah bin Mas'ud kerana sampaikan benda tu. Dan Nabi sebut, Nabi kata,
qad udhiya Musa bi akthara min zalika fasabara. Sungguhnya Musa itu telah disakiti lebih daripada aku dan dia telah bersabar. Pengajaran daripada hadis ni, pertama kita boleh tengok yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya seorang pemimpin membeza-bezakan pembahagian sesuatu bahagian yang dia nak buat. Sebab dalilnya dalam hadis ni, Nabi nak bagikan sesuatu, ada orang Nabi bagi lebih, ada orang Nabi bagi kurang. Dan itulah perbuatan pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang melihat keperluan, golongan mana yang perlu lebih, golongan mana yang cukup-cukup je dia perlu. Itu yang didefinisikan dengan keadilan. Itu yang disebutkan dengan keadilan. Adil ni bukan maksud sama rata. Adil ni ialah maksudnya kita memberikan tepat pada mana dan golongan apa yang perlu terima benda tu. Bukan maksudnya sama rata. Kalau sama rata tu bukan adil. Contoh nak beri faham adil ni, kita ada anak 3 orang. Anak sulung umur 12, anak nombor 2 umur 8 tahun, anak nombor 3 baru 2 bulan. Pergi restoran, ajak makan. Kita sebagai ayah, kita pun kata untuk bersikap adil, kita akan tepah menu sama semua. Kita akan tepah tom yam. Yang 2 bulan pun tom yam, yang 8 tahun pun tom yam, yang 12 pun tom yam. Yang 12 dengan 8 tahun mungkin okey makan tom yam. Yang 2 bulan ni nak hirup macam mana tom yam tu. Okay. Keadilan. Okay. Melihat kepada apa yang perlu. Melihat kepada apa yang perlu. Itu benda yang kita kena faham. Okay. Jadi kalau pemimpin dia bagi lebih pada orang-orang yang dia rasa perlu, maka benda tu boleh. Okay. Tapi bukan dia bagi lebih dengan sebab dia saja nak sakit hati pada orang lain, bukan. Nabi ni dia buat dengan sebab dia melihat ada orang ni dia perlu lebih. Okay. Yang kedua disebutlah hadis ni pelajaran berharga bagi orang yang mengembangkan dakwah, iaitu hendaklah mereka berpaling dari orang-orang yang bodoh serta tidak mengambil hati atas ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan. Orang yang berdakwah, bila mana dia berdakwah? Hari ni orang berdakwah, medium dia bukan hanya medium percakapan, medium tulisan. Zaman kita ni orang manfaatkan media sosial. Ada ustaz, ada public figure yang ada page masing-masing. Okay. Dalam page tu dia share macam-macam. Okay. Dan kadang-kadang apa yang dia share, ada orang suka, ada orang tak suka. Dan orang boleh komen sesuka hati. Okay. Jadi sebagai orang yang bergelar pendakwah, bila mana kita sebut sesuatu ataupun sampai ke sesuatu, kita tak perlu layan. Bila mana ada orang tak puas hati, tak perlu layan. Contoh orang komen, orang komen benda-benda yang tak sedap lah kita baca, kita pun reply. Tak habis cerita kita. Quran sebut dalam surah Al-Anbiya, kalau saya tak silap, Allah Ta'ala sebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang beriman itu bila mana mereka bercakap dengan orang jahil, mereka akan bercakap salama. Salama ni maksudnya kalau dia nak bercakap dengan cara yang tak betul tu teruskan, kita tak akan layan. Kita tak akan layan. Okay. Jadi orang-orang yang ada page, saya pun ada page juga. Okay. Kalau ada orang komen lebih kurang, kita tak layan. Kalau kita layan dia banyak, dan saya berpegang pada prinsip kalau kita layan benda tu tak selesai. Dan orang yang komen dia tak kenal kita secara real, dia tak kenal. Kita pun tak kenal dia secara real. Okay. Dia komen tu mungkin atas kapasiti dia tak puas hati dan dia tak kenal. Orang-orang yang kenal ialah orang-orang yang memang betul-betul rapat dengan kita, dia kenal dan dia tahu apa sebab kita sampaikan ataupun kita sebut macam tu. Okay. Jadi kita tak perlu buang masa banyak. Macam Nabi tak bersungguh sangat. Nabi tak tanya Abdullah bin Mas'ud tu, siapa lelaki Ansar tu, kabilah mana? Nanti mari masjid senang kita nak tak perlu. Okay, mana benda tu tak berlaku. Nabi tak tanya, Nabi tak peduli pun. Okay. Dan yang ketiga yang disebut dalam pengajaran hadis ni, dia kata di dalam hadis ini terdapat suri teladan dari Nabi untuk umatnya, di mana beliau memaafkan dan mengampuni orang yang telah menyakitinya dengan ucapan yang pedih, dan bahkan beliau mengemukakan contoh yang baik, iaitu Musa
dalam masalah memaafkan sesuatu yang menyakitinya. Kata-kata lelaki Ansar tadi tu, dahlah dia tu orang Islam, dia sebut kata-kata yang teruk kita kata tak padan kata gitu pada Nabi. Dia boleh kata orang yang bagi macam ni orang yang tak mahu ataupun tak kenal redha Tuhan. Padahal orang tu ialah Nabi sendiri, Nabi yang ajar dia kenal Islam tu. Dia boleh sebut perkataan tu. Tengok manusia tuan-tuan, dia sampai satu had dia boleh keluar je apa yang dia nak keluar. Okay. Tapi Nabi SAW telah menunjukkan contoh yang besar dan susah untuk kita ikut sebenarnya. Bila mana kita kena, Nabi cari mana orang yang kena teruk daripada aku, untuk jadikan stand supaya aku tak jatuh ataupun aku tak layan perasaan dengan apa yang dah berlaku. Nabi kata qad udhiya Musa bi aksar, Nabi Musa kena teruk daripada aku lagi, dan dia sabar. Kalau aku ni tak padan, kalau aku ni tak padan. Sebab tu dalam Quran dia ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Nuh. Tujuan dia apa? Nak bagi Nabi ni ada tempat pergantungan. Bila mana Nabi kena, Nabi tengok. Sebab tu kalau kita baca peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku pada Nabi, musim bulan Rejab ni orang duk baca. Okay. Walaupun ada perbahasan bila berlaku, bila sebenarnya tarikh berlaku. Okay. Cuma orang selalu duk sebut antara apa yang Nabi lalui dalam siri perjalanan tu, Nabi berhenti di Masjid Aqsa, Nabi jadi imam salat kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu situ. Dan Nabi naik langit pertama sampai langit ke-6, Nabi jumpa Nabi-Nabi, beberapa orang Nabi, taklah semua Nabi yang dalam Quran sebut, tapi beberapa orang Nabi. Para ulama sebut apa hikmah jumpa Nabi-Nabi ni. Jumpa Nabi-Nabi ni tujuan ialah nak bagi reda, bagi lega. Nabi-Nabi tu beri semangat pada Nabi Muhammad, sabar menghadapi orang-orang degil. Kami lebih hebat, lebih degil pada umat kamu ni. Kita bila mana kita jumpa orang yang kena teruk lebih pada kita dan dia steady, dia jadi lega. Nabi pada waktu tu kena teruk dah. Isteri meninggal, pak saudara meninggal, pergi ke Taif orang hambat, balik Mekah orang boikot 3 tahun, dapat Isra' Mi'raj tu jumpa Nabi-Nabi dulu rasa lega. Jadi itu antara contoh Nabi. Bila mana Nabi kena satu benda, Nabi cari mana tempat yang aku nak lihat orang kena lebih teruk daripada aku. Okay. Itu cara contoh yang betul. Bila mana kita kena uji teruk, kita kena tengok orang yang lebih teruk. Tapi kaedah tu kita tukar. Bila mana kita buat baik, kita tengok orang yang kurang buat baik pada kita. Itu masalah. Kita mari masjid dah, kita tengok orang tak mari masjid. Oh, baik aku apa dah dia? Dia tak mari masjid lagi. Corona tak mari masjid. Okey. Cuma nak beritahu pada kita ada orang dia cara dia tengok macam tu. Okey. Itu pandangan yang silap. Dalam bab buat kebaikan kita tengok orang yang lebih banyak buat kebaikan. Tapi dalam bab orang yang kena susah, kita kena tengok bila mana kita kena susah, kita kena tengok yang lebih susah daripada tu. Okey. Dan itulah pengajaran besar daripada bab as-sabru 'alal adza, bersabar di atas gangguan orang ke atas kita. Dan saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.